Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁 News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Sambutan Hari Malaysia harus diperluaskan di peringkat sekolah di seluruh negara. Sambutan Hari Malaysia harus diperluaskan di peringkat sekolah di seluruh negara bagi memupuk semangat dan rasa hormat warga Malaysia terhadap sambutan itu, kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO itu berkata, ia juga penting bagi menyemarakan lagi kemeriahan sambutan Hari Malaysia sama seperti sambutan Hari Kebangsaan. Maksudnya saya berharap supaya sambutan Hari Malaysia dapat diperluaskan di peringkat sekolah di seluruh negara. Ini bagi memupuk semangat dan rasa hormat daripada seluruh warga negara Malaysia ini terhadap sambutan Hari Malaysia. Katanya selain memperluaskan sambutan Hari Malaysia di peringkat sekolah, penonjolan Perjanjian Malaysia dan penubuhan Persekutuan Malaysia dalam subjek sejarah juga perlu bagi memupuk semangat Malaysia yang sebenarnya. Dalam konteks Sabah, selaku Presiden APKO, saya dan Parti APKO akan terus memainkan peranan signifikan dalam menjayahkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia, iaitu asas penubuhan negara ini. Ini termasuklah cadangan kita supaya subjek mata pelajaran sejarah dapat ditambah baik untuk menunjulkan lebih banyak pengisian ataupun kandungan berkaitan dengan Perjanjian Malaysia dan sejarah penubuhan Persekutuan Malaysia. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media hari ini sempena sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Kuching, Sarawak. Ewan yang juga Ahli Parlimen Penampang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian berkata, dalam tempoh 60 tahun penubuhan Malaysia, negara ini mencapai banyak kejayaan dalam pelbagai sektor. Tetapi kita juga mengakui masih begitu banyak isu dan cabaran. Masih begitu banyak yang perlu kita lakukan. Masa depan negara ini termasuklah pembangunan ekonomi dan kemajuan infrastruktur banyak bergantung kepada sejauh mana kita berupaya bersatu padu, saling hormat menghormati dan bekerjasama di antara satu sama lain sebagai warga negara Malaysia. Justru selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, saya berharap kesatuan kaum, kerjasama dan keharmonian dapat terus diperkasakan supaya masa depan negara Malaysia akan lebih progresif. Kuskop menyediakan inisiatif khusus untuk membantu usahawan PMKS meningkatkan pasaran ekspor. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyediakan inisiatif khusus untuk membantu usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS bagi mengembangkan pasaran melalui peningkatan ekspor. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata program-program khusus itu dilaksanakan oleh SME Bank dan SME Corp iaitu agensi di bawah Kuskop. Antara fokus utama kementerian adalah bagi mengantarabangsakan usahawan PMKS tempatan melalui pelaksanaan program dan inisiatif berteraskan galakan ekspor seperti berikut. Pertama, program-program galakan ekspor di bawah SME Corp seperti program galakan ekspor Bumi Putra, program pengukuhan ekspor PKS dan program rantaian global. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 2021 sehingga 2025 pada mesyuarat khas Dewan Rakyat Parlimen ke-15 hari ini. Ewan berkata bagi tempoh 2021 hingga Ogos 2023, sebanyak 33 usahawan PMKS telah menerima geram berjumlah 5.3 juta ringgit di bawah program Galakan Ekspor Bumi Putra GEB dan SME Go Global. Sebanyak 461 orang peserta juga telah menyertai latihan dan klinik perniagaan bagi persediaan meluaskan pasaran ke luar negara. Manakala di bawah program GlowSmith, lebih 2.700 usahawan PMKS telah menyertai 2.388 sesi padanan perniagaan dengan potensi jualan sebanyak 503.0 juta ringgit.
Terkini sebanyak 42 sesi padanan perniagaan telah diadakan pada 11 September 2023 yang lalu melibatkan 37 orang usahawan PMKS tempatan bersama 12 syarikat dari negara Turki dengan mencatatkan potensi jualan sebanyak 9.6 juta ringgit. Iwan berkata bagi program Business Export Program BEP di bawah SME Bank yang menawarkan latihan bimbingan ekspor dan penyertaan dalam misi perdagangan luar negara kepada syarikat PKS Bumiputra sehingga kini sebanyak 47 syarikat menerima pembiayaan berjumlah 120.4 juta ringgit dan merekodkan jualan ekspor berjumlah 123.44 juta ringgit. Datuk Iwan berkata beliau bercadang untuk mengadakan lawatan ke kawasan perumahan Tanjung Tokong untuk melihat sendiri isu seperti yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera. Beliau berkata penglibatan UDA Holdings Berhad UDA sebagai agensi pelaksana bagi penempatan semula penduduk asal Tanjung Tokong bermula pada 1972 di kawasan seluas 43 ekar. Sehingga kini 25 ekar daripada jumlah tersebut telah dibangunkan dan baki 18 ekar bakal dibangunkan sebagai penempatan semula ataupun rumah ganti, rumah mampu milik dan rumah kos sederhana serta turut menempatkan sebuah sekolah menengah. Sehingga tahun 2022 UDA telah menyelesaikan sebanyak 1.486 unit penempatan semula penduduk asal Tanjung Tokong yang merangkumi pembangunan perumahan fasa 1, 2, 3 dan 4. UDA kini sedang melaksanakan pembangunan perumahan untuk baki 659 keluarga terlibat yang dijangka siap dalam tempoh 4 tahun. Beliau berkata hampir keseluruhan unit kediaman penempatan semula di Tanjung Tokong diberi secara percuma di peringkat penduduk asal bekas pemegang Temporary Occupation License BPTOL, anak-anak BPTOL yang layak dan penyewa unit rumah yang layak. Dalam hal ini, syarat sekatan khas hanya tertakluk untuk sebahagian pembangunan Tanjung Tokong melibatkan fasa 1, 2 dan 3 sahaja. Manakala baki tanah untuk pembangunan yang seterusnya adalah tertakluk kepada kehendak-kehendak kelulusan pembangunan terkini dan saya bercadang untuk mengadakan kunjungan ke tapak ini bersama-sama dengan yang berhormat seperti mana yang diminta oleh yang berhormat. Sukan menginspirasi kesatuan dan kebersamaan di kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, sukan harus diterap dalam perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya pembangunan keusahawanan. Katanya, kebersamaan dalam sukan dapat dilihat dalam mana-mana pertandingan atau kejohanan sukan peringkat dunia yang disertai pasukan Malaysia. Beliau memberikan contoh pertandingan akhir badminton Piala Thomas pada 1992 yang menyaksikan Malaysia muncul juara selepas menewaskan Indonesia 3-2 di pentas final, sekaligus mengakhiri penantian juara selama 25 tahun selepas kali terakhir memenangi kejuaraan badminton Piala Thomas pada tahun 1967. Pada detik bersejarah 16 Mei 1992 di Stadium Negara itu, rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama, semuanya bersatu hati menyokong dan berbangga dengan kejayaan pasukan Malaysia. Tahun 1962 umpamanya, saya rekod balik memori dulu time sekolah rendah. Saya di darjah 3. Masa itu pertandingan akhir Piala Thomas disiarkan secara langsung di TV kita dan nampak sekali bukan hanya yang di dalam TV itu, di stadium pada ketika itu, di kampung-kampung asal ada TV tanpa mengira kaum, agama, bangsa, bahasanya, adat rasamnya, semua menyokong pasukan Piala Thomas kita. Dan apabila pasukan kita menang, semua rakyat Malaysia berbangga dengan kemenangan negara kita. Iwan berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan Sukan Tekun Nasional Sukten 2023 di Dewan Maksak Putrajaya di Putrajaya semalam.
Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Sri Suryani Dato' Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Kuskop, Datuk Zamri Saleh, Pengerusi Tekun Nasional, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tekun, Datuk Adam Abdul Ghani serta Ketua-Ketua Agensi Kementerian dan Tekun Nasional. Iwan berkata tahun ini adalah ulang tahun ke-60 penubuhan Persekutuan Malaysia dan dalam tempoh itu banyak kejayaan telah dicapai yang boleh dibanggakan oleh generasi hari ini, antaranya kejayaan Tekun Nasional dalam pembangunan keusahawanan. Kejayaan kita untuk memajukan lagi negara kita ini untuk 60 tahun yang seterusnya, untuk tahun-tahun yang berikutnya, banyak bergantung kepada sejauh mana kita boleh bersatu padu. Banyak bergantung kepada sejauh mana kita boleh bekerjasama dan yang boleh bermula daripada sukan. Sehubungan itu, beliau berharap Sukten bukan setakat melahirkan juara sukan, tetapi kejuaraan Tekun Nasional memberikan sumbangan dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat di negara ini. Pada saya, kemenangan dan kejuaraan Tekun yang sebenar adalah sumbangan Tekun kepada melahirkan usahawan-usahawan kita yang berjaya bermula dengan mereka mendapatkan perkhidmatan dan pembiayaan daripada Tekun Nasional. Itu sebabnya yang terhormat Perdana Menteri juga telah pun mengesahkan kehadiran untuk bersama-sama dengan kita semua, khususnya dalam sambutan 25 tahun ulang tahun penubuhan Tekun Nasional pada 28 Oktober ini nanti. Yang terhormat Perdana Menteri sendiri telah pun mengesahkan kehadiran beliau. Saya pikir dengan kehadiran itu menunjukkan komitmen kerajaan kita. Pimpinan yang terhormat begitu komited sekali mahu Tekun Nasional ini terus menjadi sebahagian daripada kisah kejayaan dan kisah kemajuan negara Malaysia kita pada tahun-tahun akan datang. Mengenai Sukten, Iwan berharap sukan antara agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop dapat dilaksanakan pada masa akan datang bagi memupuk semangat kebersamaan dalam keluarga Kuskop. Dan mudah-mudahan saya ingin melihat suatu hari nanti sukan antara agensi-agensi di kementerian pula dapat diperkenalkan mungkin atau dapat dilaksanakan untuk kita untuk semangat kebersamaan dalam keluarga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi itu dapat kita pupuk sebagai satu asas untuk kita membina kebersamaan bagi memastikan kemakmuran dan kejayaan atau lebih banyak pencapaian dan kejayaan negara kita pada tahun-tahun akan datang ini. Sukten 2023 mempertandingkan 19 acara yang disertai 400 warga kerja tekun dari seluruh negara. Wan An,